Kadang-kadang kita mungkin alergik, tapi kita cemburu untuk kita. Oh, ni kalau dengan orang batuk mesin. Hati-hati je. Cakap balik dia, cakap tak boleh lah ni. Selalu dia pergi sana lagi dia dah nampak. Ni terpaksa kita nak jauh sikit. Kau tidak ada yang kaki ke? Kau tidak yang serius. Sebenarnya tak pernah jauh. Tak Malas jauh. nak pusing. Kadang-kadang dia jalan pemuka banyak borak kan seorang Ya. tu. Alah dah jalan depan rumah orang tu kan bodoh ada nak pusing. Ajak borak pula. Jadi macam mana biar orang ni kita kan. Jalan dalam slow kan. Dia pergi apa? Orang menyapu tu banyak pula pun ada. Ya apa dia jorok kan aku tu. Nampak kan kalau tidak kayu bukan menyapu. Tidak kayu tak apa. Tak apa ni. Boleh. Terima kasih bagi je. Okey, saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, pagi hari Jumaat. Kita memulakan kembali pengajian kita yang telah kita rehatkan pada minggu yang lalu. Jadi pengajian kita pada hari ini adalah pengajian tafsir surah As-Sajdah buat kali pertamanya untuk tahun 2021 ini. Mudah-mudahan permulaan yang baik menatijahkan pengakhiran yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan pada tahun ini Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita dan mengangkat wabak serta musibah yang menimpa kita dan juga alam ini sejagatnya. Jadi insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita menerusi surah As-Sajdah, dan pada hari ini kita masuk pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 insya-Allah. Baik. Seperti biasa kita baca dahulu insya-Allah dan kemudian barulah kita lihat maknanya. Ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Sadaqallahul azim.
Jadi hari ini insya-Allah kita sasarkan sampai ke ayat 6 insya-Allah. Baik, ayat yang ke-6 kita sasarkan sehingga ayat yang ke-11 insya-Allah. Jadi ayat yang ke-6 tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim." Itulah alimul ghaib. Itulah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Al-Azizur Rahim, yang bersifat maha berkuasa lagi maha mengasihani. Zalika itu kembali pada siapa? Itu ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita baca pada ayat yang sebelumnya seperti mana kita terangkan sebelum ini ya. Ayat-ayat sebelumnya itu ayat yang ke-5, 4 dan sebelumnya menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan ayat ke-4 tu kalau kita lihat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian terus Allah Taala ceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalika, itulah, iaitu Allah Subhanahu wa taala, itulah alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara yang gaib lagi perkara yang nyata. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang gaib dahulu? Sebab itu bila kita belajar tafsir ni, kita kena, kalau kita boleh lah kan, semampu yang boleh, sekadar yang kita mampu, kita cuba sedaya upaya untuk mencari dalam kitab-kitab tafsir apakah rahsia di sebalik susunan ayat itu. Jadi disebutkan zalika alimul ghaibi wasyahadah. Disebutkan ghaib dahulu, kemudian barulah disebutkan syahadah. Kerana apa? Kerana mengetahui yang ghaib itu lebih menunjukkan kehebatan berbanding mengetahui yang syahadah, mengetahui yang nyata. Kita pun tahu yang nyata, cuma apa yang nyata di sisi kita taklah sama seperti mana apa yang nyata di sisi Allah. Tapi maksud katanya ialah nyata itu, kita pun bolehlah juga dikatakan kita mengetahui perkara yang nyata. Dalam erti kata yang nyata pada pandangan kita. Tapi perkara yang gaib ini memang tidak ada siapa yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa yang mengetahui melainkan Allah. Maka kerana itu disebutkan terlebih dahulu, zalika alimul ghaibi wasyahadah. Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Dia itulah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui perkara yang gaib. Bila disebutkan alimul ghaibi wasyahadah, lebih mendatangkan kesan dalam hati. Lebih mendatangkan kesan. Alimul ghaib. Bahkan sebenarnya kalau disebutkan alimul ghaib, itu pun sebenarnya sudah cukup menunjukkan betapa hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kerana zat yang mengetahui yang gaib, pastilah dia juga yang mengetahui yang nyata. Kan? Tapi yang mengetahui yang nyata tak semestinya mengetahui yang gaib. Maka kerana itu kita lihat dalam Quran ini tidak ada susunan yang sia-sia. Semua susunan kataan tu semuanya ada rahsia, ada rahsia lah, ada rahsia, dan semuanya itu sebenarnya meningkatkan keimanan kepada kita kalau sekiranya kita membacanya dengan tadabbur. Berapa ramai hari ni orang yang baca surah Sajadah tapi perkara ni mungkin dia terlepas pandang, dia tak perasan pun. Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Kenapa ghaib disebutkan dahulu? Kenapa syahadah dikemudiankan? Baik. Jadi zalika itu, kalau kita yang belajar bahasa Arab, zalika itu mubtada'. Predikatnya mubtada'. Dan khabarnya mana? Alimul ghaibi wasyahadah. Itu adalah khabarnya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan ancaman kepada kita. Memberikan ancaman supaya kita ni jangan sewenang-wenangnya melakukan perbuatan yang kita suka, hanya semata-mata mengikut kehendak kita. Inilah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam tafsirnya Fathul Qadir. Beliau mengatakan bahawa kenapa ayat ini disebutkan? Supaya memberikan ancaman, tahdid, memberikan ancaman. Ayat ini terkandung makna ancaman.
Kerana apa? Kerana kalau Allah kata Allah mengetahui yang ghaib dan juga yang nyata, bermakna Allah Ta'ala juga akan memberikan balasan. Takkan tahu saja, tahu dan memberi balasan. Tahu dan juga memberi balasan. Balasan terhadap amal baik, balasan terhadap amal yang buruk. Maka kerana itu kita bila kita baca zalika alimul ghaibi wasyahadah, kita sepatutnya bermuraqabah. Kita merasakan bahawa kita melihat Allah ataupun Allah melihat kita. Sama ada di maqam musyahadah ataupun di maqam muraqabah. Kita merasakan Allah melihat kita. Dan ini yang diajarkan dalam ilmu tasawuf. Salah seorang ahli sufi yang masyhur, yang terkenal di zaman salafus salih, Al-Imam Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahawa sejak dari kecil beliau telah ditarbiyah oleh bapa saudaranya, iaitu Sayyidina Muhammad bin Sawar rahimahullahu ta'ala. Jadi Muhammad bin Sawar tanya kepada anak saudaranya, iaitu Sahal At-Tustari. Ketika itu beliau 3 tahun. Bayangkan, kecil lagi. 3 tahun sudah mendapat tarbiyah tasawuf. Sahal, dia kata, wahai Sahal, tidakkah kamu mengingati Allah yang menciptakan kamu? Maka kata Imam Sahal At-Tustari rahimahullah, bagaimana saya boleh mengingati Allah? Maka kata Imam Muhammad bin Sawar, katakanlah dalam hatimu tanpa menggerakkan lidahmu. Sebutkan dalam hatimu sebanyak 3 kali. Allahu naziri. Dia ada banyak riwayat, tapi kalau riwayat yang saya jumpa ni, Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah bersama denganku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Kata Imam Muhammad bin Sawar, kamu baca ayat ini 3 kali dalam hati sebelum kamu tidur. Sebelum kamu tidur, baca dengan penghayatan tanpa menggerakkan lidah. Tujuan tidak menggerakkan lidah tu ialah supaya tumpuan diberikan sepenuhnya kepada hati. Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Kemudian ulang lagi, Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Maka Imam Sahal At-Tustari pun mengamalkan sebanyak beberapa malam. Kemudian datang kembali kepada Imam Muhammad bin Sawar, lalu disampaikan kepada Imam Muhammad bin Sawar, beliau telah amalkan perkara ni. Beliau telah amalkan amalan ini. Lalu Imam Muhammad bin Sawar kata, tingkatkan kepada 7 kali. Baca 7 kali. Baca 7 kali sebelum kamu tidur. Maka diamalkan. Kemudian setelah lama beramal, Sahal At-Tustari rahimahullah datang kembali kepada Muhammad bin Sawar. Kemudian ditingkatkan kepada 21 kali. Maka kata Imam Sahal At-Tustari rahimahullah ta'ala, apabila telah bertahun-tahun aku mengamalkan perkara ini, maka aku dapati kelazatannya. Maka itulah yang sepatutnya kita merasakan dalam hati kita ni. Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui yang ghaib dan juga syahadah. Sahabat bila turunnya ayat ataupun bila bacanya ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, menangis mereka. Sebab apa? Ayat tu maksudnya apa? Apa tadi ayatnya? Lupa dah. Dia ayat dalam biasa kita baca dalam tahlil kan. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Sekiranya kamu menzahirkan apa yang ada dalam diri kamu, maknanya apa yang ada dalam hati kamu, atau kamu menyembunyikan, Allah tetap akan menghisap kamu. Maksudnya Allah tetap mengetahui. Sahabat bila baca ni takut mereka, padahal sahabat bukanlah orang yang jahat, orang baik, tapi mereka takut. Kerana apa? Kerana ialah apa yang kita zahirkan, itu mungkin kita sedia maklum, tapi apa yang kita sembunyikan ni, gerak-geri hati kita ni, kita jangan ingat Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah yang memperelokkan setiap sesuatu yang dia ciptakannya. Ini kalau terjemahan, kalau mengikut qiraat yang dibaca oleh jumhur, khalaqah.
Tapi kalau qiraat Ibnu Katsir, Abu Amr dan juga Ibnu Amir, mereka membaca khalqah. Jadi maknanya pun sudah berbeza, tapi tak apalah. Kita baca khalaqah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah yang memperelokkan ahsana kulla syai'in, setiap sesuatu, khalaqah, yang dia ciptakan. Jadi khalaqahu itu adalah sifat kepada syai', setiap sesuatu yang sifatnya ialah dia diciptakan ataupun Allah yang menciptakannya. Khalaqahu. Ya. Maka kalau sekiranya tak apalah, kalau khalqahu dia jadi lain, dia jadi berbeza dan adalah wajah i'rabnya. Dalam nak mentafsirkan maksud Allah memperelokkan setiap sesuatu yang dia ciptakannya. Dalam nak menafsirkan perkara ini, banyaklah terdapatlah beberapa pandangan ulama. Ya, apa yang kita terjemahkan tadi itu adalah kira tafsiran ataupun terjemahan yang mudah difahami. Ya, tetapi di sana ada tafsiran yang lebih halus lagi, iaitu daripada Imam Al-Farra'. Al-Farra' mengatakan maksud Allah Subhanahu wa taala memperelokkan setiap sesuatu, setiap makhluknya, maksudnya ialah Allah Taala mengilhamkan makhluk-makhluknya apa yang memberi manfaat kepadanya. Contohnya, kita lihat kan, anak penyu kan, anak penyu. Dia bila dilahir saja, bila dia telur tu menetas, dia pun naik ke atas ke permukaan bumi, lalu dia terus pergi ke laut. Tak ada pula dia pergi masuk rumah orang ke, pergi ke jalan raya ke, pergi mall. Siapa yang ilhamkan dia pergi ke pantai tu? Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Kalau mengikut tafsiran Imam Al-Farra'. Imam Al-Farra' kata maksud Allah memperelokkan setiap sesuatu ialah Allah Ta'ala mengilhamkan kepada setiap makhluknya apa yang memberi manfaat kepadanya. Jadi laut itu memberi manfaat kepada penyu. Maka Allah Ta'ala ilhamkan kepada anak penyu untuk pergi ke laut. Anak lembu, anak kambing, hatta anak kita pun, anak manusia. Setelah dia lahir, siapa yang ilhamkan dia untuk menyusu? Pandai pula dia sedut. Adalah setengah kes tu, bayi tu tak pandai sedut kan. Tapi akhirnya dia pandai juga. Siapa yang mengilhamkan dia untuk sedut susu daripada ibunya? Allah Ta'ala yang ilhamkan. Kan, lembu, kuda, binatang-binatang yang kaki empat, dia bila dia keluar saja daripada ibu dia terus boleh berdiri dengan empat kaki yang Allah Ta'ala bagi. Dia tak ada pula dia malas pula dia baring saja kan, ataupun dia meniarap ke, dia duduk saja, dia terus berdiri. Kalau kita lihat dengan video kan, comel je, dia keluar-keluar je dah boleh berjalan. Kita punya susah nak bagi anak kita berjalan, tatih. Jadi dia terus Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia apa yang bermanfaat untuknya. Ini kalau mengikut satu tafsiran lah, iaitu tafsiran Imam Al-Farra'. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Maksudnya ialah Allah Ta'ala mengilhamkan kepada setiap makhluk apa yang bermanfaat untuknya. Tapi kalau tafsiran yang lebih umum, bukan sahaja ilham, bahkan maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperelokkan segala-galanya. Langit diciptakan dengan elok, cantik, bumi ini, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Dan ini semua yang kita lihat, keindahan alam, kasih sayang, rahmat Allah Ta'ala yang berlega di sekitar, di seluruh alam ini, Nabi SAW kata itu adalah hanya satu juzuk daripada 100 juzuk rahmat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Satu tu baru satu tu. Allah keluarkan satu saja. Kan? Nabi SAW kata Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Dengan satu rahmat tu Allah Ta'ala turunkan ke dunia ini. Dengan satu rahmat itulah kita melihat binatang buas sayang pada anak dia. Dia boleh je faham anak dia. Tapi Allah jadikan dia mengasihi anak dia. Seorang ibu sayang pada anak dia, menyusukan anak dia dengan penuh kasih sayang. Seorang ayah sanggup membanting tulang untuk memberikan saraan hidup kepada anak dia. Itu semua satu rahmat. Dan Nabi SAW kata 99 rahmat lagi Allah simpan di akhirat. Maka di akhirat sana kita tak dapat bayang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan disediakan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, kemudian baik.
Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dimulakannya, dan Allah Subhanahu wa taala memulakan penciptaan insan daripada tanah. Insan yang dimaksudkan di sini ialah Nabi Adam alaihi salam, ya. Dan kisah tentang penciptaan Nabi Adam AS ni panjanglah diceritakan oleh para ulama, khususnya para ulama tafsir. Boleh dilihat dalam tafsir-tafsir yang berkaitan dengan ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, surah Baqarah. Di situ kita akan lihat pelbagai riwayat, macam-macam panjang kisah bagaimana Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam AS ialah Abul Bashar, bapa kepada sekalian manusia. Kerana Allah Ta'ala yang menciptakannya dengan daripada tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah Subhanahu wa taala memulakan penciptaan manusia, penciptaan insan daripada tin, daripada tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan manusia itu daripada sulalah, daripada pati. Pati itu pati daripada apa? Mimma immahin. Pati daripada air yang hina. Mahin, yang hina. Makanya Adam AS Allah Ta'ala ciptakan daripada tanah. Kemudian setelah itu nasalnya waja'ala naslahu, nasal iaitu zuriyah. Nasl maksudnya ialah zuriyah dalam bahasa Arab. Ini satu vocab untuk kita lah. Selain daripada kita tahu vocab untuk kita sebutkan tentang anak ni, kita kata abna, aulad, zuriyah, nasal juga. Nasal salah satunya. Tapi nasal ni lebih luas lah. Keturunan yang banyak itu dipanggil nasal. Dipanggil nasl. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan zuriat Nabi Adam AS itu daripada pati, daripada air yang hina. Allahu akbar. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan tentang perkara ini? Apa tujuannya? Kita pun sedia maklum air yang hina tu apa, dan kita pun sedia maklum manusia jijik dengan apa bila disebutkan tentang air itu. Tujuannya ialah supaya nak mengingatkan kita tentang itulah asal kejadian kita. Air yang kita rasa malu kalau dipamerkan pada orang, kalau terlekat pada pakaian kita rasa malu, kita rasa hina benda tu. Tapi itulah hakikatnya asal kejadian itu. Tapi malangnya daripada air yang hina itulah akhirnya lahir orang yang engkar pada Allah. Akhirnya lahir Fir'aun yang mengaku Tuhan. Akhirnya lahir Qarun yang tidak membayar zakat. Akhirnya lahir Ubay bin Khalaf yang nak membunuh Nabi SAW. Lahir Abu Jahal, lahir Abu Lahab daripada air yang itu. Kalau semua manusia tahu bahawa itu adalah asal usul, dan memang manusia tahu pun, tapi tak sedar. Dia tahu lain, sedar lain. Dia menginsafi perkara itu, maka pasti dia tidak akan berani untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berani untuk engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi SAW, ni kisah disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Nabi SAW ludah pada tapak tangan. Ini antara akhlak Nabi SAW ya. Bila kita meludah ni, eloknya kita ludah pada tapak tangan ataupun tisu. Bukannya ludah di jalan. Ludah di jalanan ni perangai ni lah orang yang tak boleh, bukan tak boleh, dia tak haram lah. Cuma yang eloknya ialah kita ludah di tisu dan kita buang. Ataupun kita ludah di tangan dan kemudian kita basuh. Kalau memang jauh tempat basuh tu, barulah kita ludahlah dekat mana yang elok, tapi bukan di hadapan orang. Bukan di hadapan orang. Jadi di antara ketinggian akhlak Nabi SAW ialah satu hari Nabi SAW ludah di tapak tangan. Lalu Nabi SAW bersabda pada para sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis kursi. Terus Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anna tu'jizuni ibna Adam wa qad khalaqtuka min misli hadhihi." Wahai anak Adam, bagaimana kamu boleh melemahkan aku? Bagaimana kamu boleh mengalahkan aku? Sedangkan aku yang menciptakan kamu daripada air yang sebegini.
Allahu akbar. Maknanya macam mana seorang manusia, seorang insan kan yang Allah Taala ciptakan daripada air yang macam itu, air yang hina, akhirnya boleh menganggap bahawa dia itu lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itulah bukan dalam ayat ini saja, dalam surah ini saja, beberapa tempat dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita bahawa kita ini, asal usul kita ini ialah daripada air yang hina. Dalam surah Al-Qiyamah pun Allah Taala sebut kan, alam yakunu nutfatan mim maniyyin yumna. Bukankah kamu, wahai kamu manusia yang banyak buat engkar, yang kufur pada Allah, yang gini-gini, bukankah kamu dahulunya daripada asal usul kamu ialah daripada nutfah, daripada air mani yang dipancarkan. Itu asal usul kamu. Jadi mimma immahin maksudnya ialah air yang hina. Berkata Imam Az-Zajjaj, mengatakan bahawa air yang hina itu maksudnya ialah ma'un dhaif, air yang lemah. Air yang lemah. Air yang tak boleh buat apa-apa, tidak ada nama pada dia, tidak ada pangkat, tidak ada harta. Itulah asal usul kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih." Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sawwah, menyempurnakan ciptaannya, menyempurnakan kejadiannya, wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan padanya rohnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sawwah, Allah Taala sempurnakan penciptaannya. Semuanya berlaku dengan baik. Kepala kita dibentukkan dengan baik, segala rupa kita semuanya dibentukkan dengan baik. Lalu Allah Ta'ala tiupkan roh. Dan ditiupkan roh tu dengan perantaraan malaikat lah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Dan yang menarik di sini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menisbahkan atau menyandarkan roh itu kepada dia. Wa nafakha fihi mir ruhi. Dan Allah Ta'ala meniupkan padanya, pada kejadian manusia itu, min ruhi, daripada rohnya. Daripada rohnya. Jadi rohnya ni bukanlah maksudnya sebahagian daripada roh kita ni adalah sebahagian daripada roh Allah. Bukan maksudnya begitu. Kan? Kalau kita kata ini rambut saya. Ada selai rambut, kita kata ini rambut saya. Bermakna rambut itu adalah satu juzuk daripada diri kita. Tapi ruhih di sini, rohnya, dinisbahkan roh itu kepada Allah. Bukanlah maksudnya roh yang ada dalam badan kita ini adalah sebahagian daripada roh. Bukan begitu. Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka oleh kerana itu kena fahamlah apakah maksud penisbahan roh kepada Allah Ta'ala. Maka kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, dinisbahkan roh manusia itu kepada Allah. Ruhi. Rohnya, nya tu Allah Ta'ala. Itu adalah untuk tasyrif wa takrim. Untuk menunjukkan kemuliaan dan juga kemuliaan dan juga ketinggian. Jadi manusia ni betapa mulianya manusia sehingga kan roh itu dinisbahkan kepada Allah, walaupun bukan daripada zat Allah, bukan daripada juzuk, bukan begitu. Tapi dinisbahkan itu sebagai nak memuliakan, sebagaimana kita nisbahkan masjid kepada Allah, Baitullah, rumah Allah. Bukan maknanya Allah duduk di dalam rumah tu, tapi disebutkan Baitullah, dinisbahkan kepada Allah kerana mulianya tempat itu. Mulianya tempat itu. Contohnya bulan Muharram dipanggil sebagai Syahrullah, bulan Allah. Bulan Allah. Kerana apa? Kerana Allah tak perlu bulan pun. Allah tidak terkait dengan masa dan tempat, tapi dinisbahkan kepada Allah ialah kerana bulan itu mulia. Sesuatu yang dinisbahkan kepada sesuatu, maka dia jadi sesuatu yang mulia, maka ia jadi mulia. Baik. Makanya betapa mulianya manusia, Allah kata wa nafakha fihi mir ruhi. Roh yang aku tiupkan tu, Allah nak bagi tahu pada kita, roh itu ialah roh daripada roh yang aku kurniakan, yang aku ciptakan. Roh itu dinisbahkan kepada aku kerana nak muliakan kamu. Boleh saja Allah kata wa nafakha fihi minar ruh.
tanpa ada ha, tanpa ada dhamir ha tu, tanpa ada nya. Tapi tak ada menunjukkan kemuliaan sebab tak disandarkan kepada zat yang mulia, maka disandarkan kepada Allah Ta'ala. Tujuannya ialah menunjukkan kemuliaan. Kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu, dia menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan hati. Allah ciptakan, Allah berikan pada kita pendengaran, penglihatan dan juga hati. Dalam ayat ini kalau kita lihat as-sam'a, al-absara dan juga al-afidah, patternnya tu lain. As-sam'a didatangkan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk singular, bahasa orang Kuala Selangor, singular. Wal absar didatangkan dalam bentuk plural, singularnya, mufradnya ialah basar. Wal afidah, wal afidah pun sama juga, jamak, plural, singularnya, mufradnya ialah fuad. Kan ramai orang Melayu kan nama fuad. Fuad tu maknanya hati. Hati ataupun jiwa. Jadi ketika Allah Ta'ala sebutkan pendengaran, Allah kata as-sam'a, singular. Tapi bila sebut penglihatan, al-absara, banyak pula. Al-afidah, banyak pula. Jadi apakah rahsia di sebalik itu? Adalah beberapa jawapan yang diberikan oleh ulama. Sebelum ni pun kita pernah sebutkan dalam tafsir surah Al-Mulk, ya. Dalam tafsir surah ini, dalam tafsir Asy-Syaukani, kitab Fathul Qadir, disebutkan bahawa as-sam'a itu tidak dijamakkan kerana as-sam'a itu ialah masdar. Adalah masdar. Jadi masdar dalam bahasa Arab, kata terbitan, masdar. Masdar itu tak perlu jamak sebab perkataan masdar itu dia boleh guna untuk mufrad dan juga jamak. Dia boleh guna untuk dua-dua. Jadi tak perlu jamak pun. Tapi al-absar itu adalah isim, bukannya masdar. Itu adalah isim. Kalau didatangkan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk singular, maka ia akan menunjukkan satu sahaja penglihatan. Tak boleh. Jadi kena jamak. Barulah maknanya itu umum. Bermakna Allah menciptakan semua penglihatan, semua hati. Al-absara. Habis itu kalau masdar dia apa? Ibsar. Absara yubsiru al-ibsar. Ibsar. Jadi dalam penglihatan Allah Ta'ala menggunakan isim, dan isim perlu dijamakkan untuk menunjukkan umum. Maka kerana itu berbeza as-sam'a mufrad sebab dia masdar. Ia adalah masdar. Wal absara itu adalah isim lalu dijamakkan. Begitulah juga dengan al-afidah. Al-afidah. Itu satu jawapan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berikan jawapan lain. Antara jawapan lain yang mudah difahami, kalau orang awam yang tak belajar bahasa Arab, dia boleh faham dengan jawapan yang kedua ni. As-sam'a, pendengaran ini, walau daripada mana-mana sudut pun kita akan dengar. Bunyi atau suara tu dari belakang kita boleh dengar, dari atas boleh dengar, dari tepi boleh dengar, dari depan, dari bawah. Dari pelbagai penjuru kita boleh dengar bunyi dan suara dengan pendengaran kita. Tetapi mata tidak. Mata ni hanya melihat yang depan sahaja. Ya. Kalau dia nak lihat yang kanan, kiri dia, belakang ni, dia terpaksa alihkan, dia terpaksa fokuskan. Maka banyaklah sudut-sudut tumpuannya. Oleh kerana banyak sudut tumpuannya, sudut hala tujunya itu, kerana itulah dijamakkan al-absara dan tidak dijamakkan as-sam'a. Mana lagi mudah? Nombor 2 lagi mudah kan? Lagi mudah nombor 2. Ada lagi jawapan lain. Imam Asy-Syaukani mengatakan as-sam'a, pendengaran ini, kita nak dengar ke tak nak dengar ke, kita kena dengar juga. Terdengar. Contoh kita datang sini kan, ibu-ibu, abang kan, adakah datang sini untuk dengar kipas? Tapi terpaksa dengar. Tak salah pun, memang kipas kerja dia berpusing macam tu lah kan. Kita buat kerja kita. Kita kena dengar. Orang lalu lalang kan, motor, basikal, basikal tak bunyi sangat, motor, kereta, kita kena dengar. Jadi dengan satu pendengaran ni kita boleh dengar semua yang kita nak dan yang kita tak nak. Tapi basar, kita boleh, kalau kita tak nak kita boleh pejam, kita boleh alihkan.
Kita hanya nak melihat ni, kita hanya tumpukan apa yang kita nak lihat sahaja. Apa yang kita nak lihat sahaja. Sebab tu kadang-kadang ada anak murid, dia mata dia seolah-olah pandang cikgu, tapi sebenarnya pandang di sekitar cikgu. Jadi sebenarnya nampak macam dia pandang cikgu, tapi sebenarnya kalau diteliti, fokus anak mata yang kecil itu sebenarnya kepada yang lain. Jadi fokus anak mata itu sebenarnya kepada perkara tertentu sahaja, bukannya semua perkara. Maka kalau dia nak lihat pelbagai perkara, dia kena macam tu, dia kena alih-alihkan. Maka kerana itu berbilang, kerana itu banyak, kerana itulah dijamakkan al-absar. Begitu juga dengan al-afidah. Hati kita ni boleh merasai, boleh menjiwai perkara-perkara yang tertentu saja. Sebab itu hairan kalau orang itu mengaku dia khusyuk, tapi dalam masa yang sama dia teringat benda kat rumah. Dia teringat ni dah lembut ke belum ni daging tengah rebus ni. Dia teringat apa ni, dah kunci belum pintu dia. Dia teringat macam-macam. Tak boleh. Dia satu saja. Dalam hati tu ingat Allah ke ingat lain? Satu saja. Jadi kalau dia nak ingat banyak-banyak, maka itulah jadi fokus yang berbilang-bilang. Kerana itu dijamakkan al-afidah. Tapi kalau telinga ni dia boleh dengar semua, masuk semua. Itu antara jawapan lah. Dan yang mudah ya, jawapan kedua tadi. Sebenarnya banyak lagi jawapan. Cukuplah 3 jawapan itu. Kemudian kalau kita baca ayat tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, kita dapati bahawa Allah Taala mendahulukan as-sam'a, pendengaran. Pendengaran. Ini pun kita telah bincangkan dalam tafsir Al-Mulk. Dan banyaklah jawapan yang diberikan oleh ulama kenapa dalam Al-Quranul Karim biasanya pendengaran disebutkan terlebih dahulu berbanding penglihatan, berbanding hati. Maka banyaklah jawapan. Di antaranya ialah kerana bila manusia itu dibentukkan dalam rahim ibunya, panca indera pertama sekali yang wujud ialah pendengaran dia. Pendengaran ini saya tak ingat berapa bulan 4 bulan ke? Takkan 4 bulan kot, awal sangat. Dia awal. Pendengaran janin ni, bayi dalam perut, dia boleh mendengar dalam usia yang awal, dalam fasa yang awal. Sementara penglihatan ni lambat. Hatta bayi tu bila dah keluar di alam nyata ni pun, dia masih tidak dapat lihat ibu bapa dia. Dia tak lihat lagi, dia kabur. Dalam 3 bulan begitu barulah mata dia sharp. Dia akan tajam. Kan? Dia akan nampak objek secara tepat. Jadi mata tu datang kemudian. Bukan mata tu memang ada. Penglihatan tu. Inilah kemukjizatan Al-Quranul Karim. Hatta dalam perkara ini pun Allah Taala susunan ayat Quran itu pun dibuat dengan Allah Taala turunkan dengan penuh ketelitian. Sehingga as-sam'a wal absara pun disusun dengan teliti. As-sam'a dahulu, barulah al-absar. Kerana apa? Telinga itu datang awal. Pendengaran itu datang awal, datang terlebih dahulu berbanding penglihatan. Sebab itulah bila mana bayi di dalam perut, kita tak boleh nak tunjukkan dia objek, kita tak boleh nak buat apa pada dia. Apa yang kita buat ialah kita bercakap dengan bayi. Itu adalah salah satu daripada terapi yang bagus. Bacakan Quran kan kepada dia. Dia dengar walaupun mungkin tak jelas, tapi dia dengar. Kerana pendengaran itu sudah ada pada dia seawal fasa di dalam rahim ibu. Wa ja'ala lakumus sam'an, sudah qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit apa yang kamu syukuri. Maknanya manusia ni begitu sedikit mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Sebab itulah ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tawaf di Kaabah, kedengaran ada seorang lelaki berdoa kepada Allah di hadapan Kaabah, "Wahai Allah, jadikanlah aku di antara hamba yang sedikit." Maka Sayyidina Umar tegur pada dia, "Kenapa kamu minta jadi hamba yang sedikit? Termasuk dalam golongan yang sedikit." Maka kata lelaki tadi, "Tidakkah kamu mengetahui firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur." Hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Itulah maksud aku. Barulah Sayyidina Umar setuju. Betul lah. Jadi di kalangan hamba Allah Ta'ala yang ramai-ramai di atas muka bumi ini, sebenarnya yang menunaikan hak syukur ke atas segala nikmat hanyalah
sedikit saja. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan kepada kita perihal orang-orang yang kafir yang tidak mempercayai hari kebangkitan, hari penghidupan semula. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Dan berkata mereka, siapakah mereka tu? Mereka itu ialah orang-orang yang musyrikun, ya, orang-orang yang kafir yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Kata mereka, orang-orang kafir, adakah apabila kami adakah apabila dhalalna, kami telah sesat, fil ardi, di dalam bumi, a inna lafi khalqin jadid, adakah kami akan dihidupkan semula dalam bentuk kejadian yang baharu? Ini adalah kata-kata orang kafir yang tidak mempercayai atau mengingkari hari kebangkitan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan kalimah dhalalna fil ard. Adakah setelah kami sesat di dalam muka bumi, kami akan dibangkitkan semula, diciptakan semula dalam bentuk kejadian yang baharu? Jadi sesat di sini maksudnya ialah hilang. Kerana itu Imam Qutrub ni ialah anak murid kepada Sibawayh. Orang yang belajar bahasa Arab mungkin dia tahu. Sibawayh ni ialah kira tok guru besar lah dalam ilmu bahasa Arab. Qutrub ni anak murid dia. Kata Qutrub, makna dhalalna fil ardi, ghibna fil ard. Kami lenyap. Jadi maksudnya ialah aiza dhalalna fil ardi, adakah apabila kami telah lenyap, kami telah binasa, dah hancur dah ni tulang belulang kami ni semua di dalam kubur. Dah hancur dah jasad kami. Adakah kami akan dibangkitkan semula? Itu maksudnya. Bukan maksudnya sesat tu ialah macam kita faham sesat jalan. Bukan. Dhalalna tu bukannya sesat seperti kita sesat jalan. Itu salah satu makna lah. Seperti mana kita baca waladhdallin kan, orang yang sesat. Tapi dhalalna juga bermaksud hilang, lenyap. Lenyap. Jadi adakah apabila kami telah lenyap, kami telah binasa, kulit kami, darah kami, apa semua ni, daging, tulang belulang, semuanya telah luluh, telah binasa, telah dimakan bumi, adakah Allah Ta'ala akan membangkitkan kami semula dalam bentuk yang khalqin jadid, penciptaan yang baharu, bentuk baharu? Ini zahirnya nampak seperti pertanyaan, kan? Tapi maksud tersirat ialah pertanyaan yang menunjukkan dia engkar. Sebab itu dalam ilmu balaghah ni, pertanyaan tu, istifham, ada pelbagai makna. Ada dalam 30 makna begitulah. Boleh tengok dalam kitab. Banyak. Maka salah satu daripada maknanya ialah istifham ingkari. Pertanyaan yang bukan nak tanya sebenarnya. Ada orang bertanya memang nak jawapan. Memang dia tak tahu dia nak jawapan. Tapi ada orang bertanya kerana dia nak menolak. Hatta dalam bahasa Melayu pun. Kan? Ada orang macam tu. Betul ke? Sebenarnya dia kata betul ke tu. Dia bukan nak jawapan betul ke tidak. Tapi maksud dia ialah tak betul. Tak betul. Dia dah awal-awal lagi dah reject. Betul ke? Itu pertanyaan yang bukan nak bertanya sebenarnya. Pertanyaan yang nak mengingkari. Samalah dalam ayat ini, kata Imam Asy-Syaukani, pertanyaan ini ialah pertanyaan istingkar. Istingkar, ingkari samalah. Pertanyaan yang sebenarnya bertujuan untuk menolak. Maknanya seolah-olah mereka kata kami menolak bahawa kami akan dibangkitkan. Itu maksud tersirat. Zahirnya nampak macam bertanya, tapi tersiratnya ialah kami menolak, kata mereka. Kami menolak, kata mereka. Kerana apa? Kerana mereka kata kami dah binasa, macam mana boleh dihidupkan semula? Maka kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kalaulah seorang itu dia fikir dengan mendalam, Allah yang menciptakan kita dari tiada. Kalau dari tiada pun dia boleh jadi ada, dia boleh ciptakan kita bagi supaya jadi ada macam ni. Apatah lagi lah nak mengembalikan balik sesuatu yang sebelum itu sudah ada. Lagilah mudah bagi Allah. Mana lagi mudah untuk menciptakan sesuatu daripada zero atau menciptakan sesuatu daripada baki-baki yang ada. Lagi mudah yang ada. Sebab itulah disebutkan dalam hadis yang sahih, bahawa seluruh jasad manusia ini akan binasa kecuali ajibuz zanab. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kata seluruh jasad kita ni
semuanya akan binasa di dalam tanah nanti kecuali ajbuz zanab, iaitu tulang, kalau bahasa kampungnya tulang tongkeng. Tulang tongkeng tu kalau kita tengok ayam kan, dia ada hujung tu ada sikit je, comel je dia punya tulang tu, lembut je kat ujung tu. Itu namanya ajbuz zanab. Ajbuz zanab, iaitu tulang belakang yang paling hujung. Yang itu kata Nabi SAW itu tidak binasa. Itu tidak akan binasa. Itu daripada situlah kata Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, daripada tulang tongkeng yang kecil itulah Allah Ta'ala akan tumbuhkan semula setiap manusia dan akhirnya dibangkitkan di alam akhirat nanti. Daripada situ. Ajbuz zanab. Ya, ini kalau mengikut ni lah pendapat yang sahih lah. Ada juga pendapat lain kan, seperti Imam Al-Muzani, Imam Ibn Qutaibah dan lain-lain yang mengatakan bahawa hatta ajbuz zanab pun akan binasa. Hatta ajbuz zanab pun akan binasa. Tapi pendapat yang sahih ya, ialah pendapat yang kita sebutkan tadi, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahawa semua tulang belulang tu akan binasa kecuali ajbuz zanab. Kecuali ajbuz zanab. Hadisnya laisa minal insani syai'un illa yubla illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab. Tidak ada sesuatu pun daripada manusia melainkan semuanya akan binasa kecuali satu tulang, yang iaitu ajbuz zanab, tulang tongkeng. Minhu khalqul khalqi yaumal qiyamah. Daripadanya lah diciptakan kembali segala makhluk pada hari kiamat. Daripada ajbuz zanab itu. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan sebenarnya mereka kafir, mereka engkar. Engkar terhadap apa? Terhadap liqa', pertemuan dengan Tuhan mereka. Maknanya Allah dah tahu dah. Zahirnya mereka ni tanya. Sebenarnya hakikatnya Allah kata, mereka tu sebenarnya bukan nak tanya pun. Mereka tu sebenarnya hakikatnya mereka kafirun, iaitu mengingkari, menolak. Memang hanya semata-mata tanya tu hanya semata-mata untuk menolak. Menolak apa? Menolak kebangkitan, menolak bertemunya manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dihisab, dinilai segala amalannya pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak menjawab kepada orang-orang begini. Qul, katakan wahai Muhammad, yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nyawa kamu akan diambil oleh malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa, malakul maut yang telah diwakilkan kepada kamu, telah dihantar kepada kamu. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan. Allah ajarkan kepada Nabi SAW, jawab begini, kamu nanti pada satu hari nanti, kamu sekarang kamu boleh kata macam ni, tapi nanti ingat, satu hari nanti malaikat maut akan datang kepada kamu dan ambil nyawa kamu. Kamu akan balik kepada Tuhan kamu. Masa tu barulah kamu akan tahu betul ke tak betul apa yang aku sampaikan. Jadi dalam Quranul Karim tidak ada disebut tentang Israel. Nama Israel tu tak ada. Israel yang ada ialah malakul maut. Jadi Israel ni mana dapatnya? Israel ini ialah daripada riwayat. Daripada riwayat, ya. Dalam tafsir Imam Ibn Kathir disebutkan bahawa antara yang menyebutkan malakul maut itu dengan nama Israel ialah riwayat daripada Imam Qatadah, salah seorang tabi'in, salah seorang salafus salih. Dan kata Imam Ibn Kathir, itu adalah sesuatu yang masyhur. Maknanya sudah masyhur di kalangan umat Islam daripada zaman dahulu sehinggalah sekarang, mengatakan bahawa nama Israel itu, nama malakul maut itu ialah Israel. Tapi nama ni tak ada masalah lah. Nama lah pun, yang penting tugasnya kita tahu bahawa dia cabut. Nak bubuh nama. Sebab ada yang kata riwayat itu riwayat Israiliyat dan sebagainya. Iyalah, tak apalah. Hatta Imam Ibn Kathir pun, orang yang sensitif dalam bab Israiliyat, dia pun menukilkan riwayat daripada Qatadah bahawa nama malakul maut itu ialah Israel. Dan Israel ini kalau kita baca dalam kitab akidah, dalam syarah Jawharah Tauhid, hasyiah Imam Bajuri ke atas Jawharah Tauhid, disebutkan
sifat Israel ini sangat dahsyat. Sangat makhluk yang sangat besar. Ya. Kakinya dalam kerak bumi. Manakala kepalanya itu di langit yang paling tinggi dan mukanya itu setentang dengan Lauh Mahfuz. Dia boleh baca Lauh Mahfuz tu macam tu, macam kita baca buku. Lauh Mahfuz yang tertulis segala takdir ilahi tu, itu depan mata dia je. Subhanallah. Besar yang teramat sangat. Dan apabila dia mencabut nyawa orang yang kafir, maka dia akan membengis. Wajahnya itu akan dirupakan dengan wajah yang menakutkan. Tapi bila datang kepada orang yang mukmin, maka dia akan berlemah lembut dan akan datang dengan wajah yang baik. Jadi malakul maut ini ataupun Israel ini sangat tegaslah. Sampai masanya saja dia akan cabut nyawa. Dan Israel ini dalam Quran Allah kata yatawaffakum. Malakul maut ataupun Israel ini mencabut nyawa kamu. Kamu tu siapa? Inilah tafsir maknanya. Kamu tu siapa? Jadi kalau kita mengambil pendapat yang disepakati, kamu tu ialah manusia dan juga jin. Manusia dan juga jin. Sebab Quran bukan sahaja untuk kita manusia, jin pun mereka juga ditaklifkan untuk faham Quran. Jadi jin pun dicabut nyawanya oleh malakul maut. Kalau jin tu pun kita boleh kata hebat kan, boleh angkat istana Balqis sebagainya. Jin tu punya hebat, malaikat maut lagilah dahsyat. Jadi segala roh manusia, jin, semuanya dicabut oleh malakul maut. Dan dia ada pembantu, A'wan. Dia ada pembantu dia. Ada pembantu dia. Ada yang mengatakan bahawa pembantunya akan mencabut nyawa yang lain lah. Sebab satu masa tu banyak orang mati. Ada juga yang mengatakan seperti Imam Ibn Kathir menyebutkan dalam tafsirnya bahawa pembantunya itu hanya membantu untuk cabut nyawa, mengeluarkan roh daripada jasad. Dia cabut nyawa kita ni daripada tangan, daripada kaki. Tapi bila roh tu sudah sampai di kepala ke ataupun di tekak, saya tak ingat. Yang akhir sekali ialah malakul maut juga. Ending dia tetap Israel. Itu dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan begitu. Ya. Tapi persoalan timbul, bagaimana pula dengan roh-roh yang lain? Roh malaikat, roh haiwan, burung, roh dirinya sendiri, siapa yang cabut? Di sini ada timbul perbezaan pendapat di antara ahli sunnah wal jamaah dan juga Mu'tazilah. Di sisi Mu'tazilah, kata Mu'tazilah, roh selain daripada manusia dan juga jin, bukan dia yang cabut, bukan kerja dia. Siapa yang cabut? Wallahualam. Kita tak tahu. Mungkin maksud mereka ialah Allah Ta'ala sendiri cabut. Ataupun tak ada roh ke? Wallahualam. Tak pasti apa pandangan mereka. Tapi kata mereka, Israel hanya mencabut nyawa manusia dan jin sahaja. Tapi di sisi ahli sunnah wal jamaah, Israel itu mencabut nyawa semua sekali. Semua sekali. Hatta haiwan pun. Kita zahirnya nampak kita yang sembelih ni korban. Allahu Akbar. Tak, sebenarnya kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, nyawanya itu dicabut oleh Israel. Ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dengan burung. Hatta kata Imam Baijuri dalam kitab tauhidnya itu, hatta nyamuk pun. Nyamuk. Bayangkan, nyamuk pun. Kita nampak macam kita yang pap macam tu. Tapi hakikatnya dalam kitab tauhid Imam Baijuri kata, malaikat maut juga yang cabut nyawa dia. Itu nampak hebat je. Kita asbab. Kalau kita tepuk tapi Allah tak takdirkan mati, tak mati dah dia. Kan? Jadi semua, hatta nyawa berkenaan dengan nyawa diri dia sendiri. Ini ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ada pendapat yang mengatakan dirinya sendiri yang mencabut nyawanya di akhir sekali. Semua dah mati setelah tiupan sangkakala yang pertama. Tinggal 4 malaikat yang besar, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Maka Allah Ta'ala akan perintahkan Israel cabut nyawa Jibril, Mikail dan juga Israfil. Lalu Israel itu Allah kata cabut nyawa kamu sendiri. Dicabut nyawa sendiri. Allah Akbar. Masa tu baru dia tahu tak apa sakit. Selama ni dia mencabut nyawa orang. Tapi ada satu lagi pendapat mengatakan yang mencabut nyawa Israel ialah Allah sendiri. Yang mencabut nyawanya ialah Allah sendiri. Kemudian setelah itu
Yang mula-mula sekali akan dibangkitkan semula ialah Israfil. Untuk dia tiup sangkakala. Kalau dia tak tiup, macam mana nak bangun? Dia dulu yang akan dibangkitkan. Allah bangkitkan dia. Kemudian dia akan tiup, kemudian barulah dibangkitkan yang lain. Baik. Itulah tadi, kul yatawaffakum. Jadi bila kita mengingati kematian ni, pastinya kita kena buat persiapan lah. Kita bukan sahaja alam selepas mati itu dahsyat, bahkan ketika mati itu sendiri pun sudah seksa, kan? Sakaratul maut, sudah berasa sakit. Maka para ulama mengatakan adalah beberapa amalan yang memudahkan kita untuk kita mati nanti. Antara amalan yang memudahkan roh kita keluar, maknanya bila kita mati itu insya-Allah tidaklah begitu sukar nak mati. Ketika nazak itu ialah amalan bersugi. Ini disebutkan oleh Imam Baijuri dalam Hasyiah Jauharah Tauhid. Kalau kita melazimi selalu bersugi, maka insya-Allah kita akan mudah. Kematian kita akan menjadi mudahlah. Siwak. Sebab kalau beruk gigi, orang kafir pun beruk gigi juga pakai beruk kan. Pakai yang kayu siwak tu. Kayu siwak tu yang paling afdal. Antara amalan lain ialah menunaikan solat sunat 2 rakaat selepas maghrib, selepas baca Fatihah, baca surah Az-Zalzalah 15 kali. Lepas maghrib tu Ustaz? Lepas maghrib. Dalam Hasyiah Bajuri tak disebutkan niat apa. Mungkin niat mutlak lah. Sunat mutlak. Kita sembahyang sunat mutlak dengan niat supaya dipermudahkan kematian. Ini Imam Baijuri menukilkan daripada Imam As-Sanusi. Jadi amalan ni maknanya daripada Imam Sanusi lah. Itulah. Tapi boleh masukkan dalam, sebab sunat mutlak dia boleh masuk dalam mana-mana sunat yang lain. Maknanya niat kan awabin tu ada apa ni kan? Beberapa rakaat. Masukkan sekali. Maknanya 2 rakaat pertama tu kita baca Az-Zalzalah 15 kali selepas Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha 15 kali. Niat mutlak lah. Kalau zahir daripada kitab itu tak disebutkan niat, jadi maksudnya sunat mutlak lah. Itulah yang disebutkan oleh Imam As-Sanusi. Bolehlah kita cubalah untuk amal. 2 rakaat selepas maghrib pada malam Jumaat dengan membaca Al-Fatihah dan surah Az-Zalzalah 15 kali. Summa ila rabbikum turja'un. Sebenarnya beliau tak sebut rakaat pertama ke rakaat kedua. Jadi kita bacalah dua-dua sekali. Maknanya rakaat pertama pun Zalzalah 15 kali, rakaat kedua pun Zalzalah 15 kali. Itu lebih selamatlah. Sebab beliau tak sebut secara detail. Beliau kata macam tu saja. 2 rakaat selepas maghrib pada malam Jumaat dengan membaca 15 kali surah Az-Zalzalah. Itu saja. Jadi kita boleh cubalah insya-Allah kan. Kalau terbukti, kalau benar, maka alhamdulillah. Kalau tidak pun ibadat dapat pahala sunat, pahala sembahyang sunat kan, tak rugi apa-apa. Tidak ada siapa yang rugi bila beramal insya-Allah. Dan dia pun tak kata ni Rasulullah kata ke, tak ada. Dia kata Imam Sanusi. Bukan disandarkan pada Rasulullah SAW. Baik, jadi insya-Allah saya kira cukup sekadar itu untuk hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dapat kita ambil iktibar, fahami dengan baik, kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan iman kita dan memberikan kita taufik untuk kita membuat persiapan semua untuk menghadapi kematian. Apa yang baik datang daripada Allah. Sekiranya ada salah silap, kekurangan, mohon teguran dan carangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.